Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi syahri siyami wal qiyam wa nuzulil Qur'an. Wa akrama fihi ibadahu bir rahmati war ridwan wal maghfirati wal 'itqi minan niran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman sekalian, hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan kita bertakwa Allah Ta'ala akan pimpin kita ke jalan yang diredainya, yang menjadi bekal perjalanan kita ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana sebaik-baik bekalan itu iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 13 Ramadan 1443 bersamaan dengan 15 April 2022, angka yang menunjukkan sudah melebihi 1/3. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wasiat, Nabi mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir, 1/3 itu banyak. Kita juga nak muhasabah sama-sama kita pada saat ini. 1/3 Ramadan sudah berlalu. Bagaimana dengan keadaan kita, bagaimana dengan ibadat kita, bagaimana dengan tadarus kita, dan bagaimana dengan perjalanan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini. Para jemaah sekalian, walaupun Ramadan tahun ini berbeza dengan 2 tahun yang lalu. Tahun 1441 dia panggil total lockdown, tutup terus masjid. Tahun 1442 boleh beberapa hari di awal Ramadan. 1443 bermakna tahun ini kita diizinkan untuk bersama dalam majlis ilmu, dalam solat, dalam majlis ilmu, bertadarus. Maka para jemaah, di sinilah kita muhasabah. Adakah kita lebih selesa terkurung di rumah, ataupun jiwa kita meronta untuk hadir ke masjid, tetapi malangnya bila pintu masjid dibuka, pintu hati pula terhalang. Tertutup sebahagiannya untuk datang ke masjid awal, masih lagi dengan takut lama. Khatib sudah di mimbar, masuk lagi dalam, baru sampai. Mungkin khutbah yang kedua baru mari pun ada. Kita mengatakan itulah tandanya kita tidak merasa perik dengan kedatangan corona 2 tahun yang lalu. Ubahlah diri kita, sebagaimana kata di para ulama, Sayyidina Umar contohnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kita sebelum kita dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, sekarang ini kita berada di 10 tengah Ramadan. Maka sekali lagi tajuk kita memperingatkan kelebihan berpuasa, kelebihan qiyamul lail, dan beberapa rahsia nuzul Al-Quran. Kenapa Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Maka para jemaah sekalian, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu hanya kita berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib. Orang-orang di awal puasa dulu, mereka berpuasa dari Isya sampai ke Maghrib.
Sehinggalah turun ayat Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Artinya makanlah serta minumlah sehingga nyata kepadamu benang putih, yakni cahaya siang yang senang sekalinya masuk waktu subuh, dari benang hitam kegelapan malam, iaitulah waktu fajar. Kan? Maknanya beza dia masuk waktu subuh, maka ketika itu summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga waktu malam, maknanya sampai maghrib besok. Yang pentingnya kita dibenarkan daripada maghrib sampai ke subuh untuk makan, untuk minum, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan pada siang hari. Dan untuk kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, kita kata Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah 187. Maka dengan ini marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kesempatan kepada kita berada di bulan Ramadan dan juga memberi kepada kita peluang untuk berpuasa. Ada orang sampai Ramadan tapi dia tak boleh berpuasa kerana keuzuran, kerana sakit, kerana macam-macam kerana. Kita yang diizinkan oleh Allah berpuasa ini, bersyukurlah kepada Allah. Maka sebulan Ramadan 29 ataupun 30 hari adalah merupakan peluang yang Allah anugerahkan kepada kita supaya kita berpuasa dan dengan SOP kawalan yang begitu ketat. Maka dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dua syarat iman. Syarat yang pertama, dia tu orang beriman, dia yakin dan percaya dengan perintah Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumus siyam. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah. Kita bukan puasa kerana orang, bukan puasa kerana nak itu nak ni. Sikit-sikit ada orang tanya, Ustaz, kalau saya puasa kerana nak kuruskan badan boleh? Kita kata jangan niat nawaitu saum saja aku berpuasa kerana kurus, tapi kita nawaitu saum lillah, kita berpuasa kerana Allah. Kurus tu kalau tak makan jadi, tapi kalau dia ikut bazar tak jadi. Walaupun Ramadan, mungkin Ramadan lebih teruk makan daripada luar Ramadan, sebab dia nak qada hak siang hari. Maka bila dua syarat ni cukup, apa kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dalam hadis yang sama, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar, tidak ada tarikh yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 10 akhir Ramadan. Ni banyak teori-teori yang timbul, kalau puasa bermula pada hari sekian, Lailatul Qadar pada hari sekian, kita kata tuan, jangan dimalaskan orang yang sudah malas. Kita ni malas dah, duk cari teori pula, lagi bertambah malas. Bila masuk 10 akhir nanti ada ni, pagi-pagi orang WhatsApp, dia kata, Ustaz, tengok matahari di tempat saya pagi ni, adakah tanda Lailatul Qadar semalam? Kita kata wallahu alam. Boleh jadi kalau kita kata ya, Lailatul Qadar semalam, malam ni tak kita tahajud dah lah. Moga boleh dah kalau kita nak. Jangan main-main. Ini sebab Allah nak rahsiakan 10 malam yang terakhir atau 9 malam yang terakhir Ramadan. Sebab apa? Dia nak tengok siapa yang betul-betul mengejar, siapa yang betul-betul mencari Lailatul Qadar. Dua syarat juga, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosa yang lepas. Hadzal hadis rawahu Al-Bukhari. Maka apabila kita berpuasa para jemaah sekalian, bermakna kita telah mendekatkan diri kepada Allah. Kerana itu Nabi SAW beritahu, lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika dia berbuka puasa. Waktu kita boleh buka puasa, suka rasa habis benda letak belakang depan tu. Bermula dengan buah tamas, apa buah onda-onda, masuk belaka. Sebab nak makan belaka duk kiranya. Wa farhatun indi laqa'i rabbih, gembira yang paling utama, yang paling besar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bila kita mati ataupun pada hari kiamat nanti.
Di sanalah manusia ini akan bertemu dengan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Ta'ala sediakan satu pintu khas bagi orang berpuasa, namanya Babur Rayyan, pintu untuk orang yang dahaga. Hadis lis-shaimi farhatan ini rawahu Muslim. Maka kita nanti bergembira para jemaah sekalian. Gembira yang pertama ketika kita buka puasa setiap hari. Gembira yang kedua ketika tamatnya puasa, sebab tamatlah kita nak berhari raya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika itu falizalika falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Mana banyak kegembiraan yang kita dapat, tapi gembira yang paling utama sekali iaitulah gembira inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka beberapa adab puasa, anda ingat anda dah sebut dalam siri yang lepas, kita pun telah bagi kepada para jemaah risalah ini, risalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada jemaah yang sudah baca, boleh jadi ramai yang sudah hafal. Sebab tu kita tengok dia tak ambil pun, dia kata ingat dah, berapa tahu dah duk sebar ke risalah ni dah. Sebab benda tu benda biasa, rutin. Cuma memperingatkan balik, orang panggil perangat semula, itu lebih baik daripada kita tak perangat. Jadi di antara adab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tegas, Nabi kita suruh bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata bangunlah kamu bersahur. Sebab apa? Karena bersahur itu berkat. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita tak bangun sahur apa salahnya? Saya ni kuat. Esok kita tidur ya, bukan ada kerja apa pagi cuti. Sedap juga dia punya alasan. Tapi hadis ini diikat dengan sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan beza di antara siyamukum wa siyami ahlul kitab. Beza di antara puasa kamu dengan puasa ahlul kitab, aklatus sahur, makan sahur. Maknanya siapa dia tak bangun sahur, sah puasa dia, bukan tak sah. Walaupun dia tinggalkan satu sunnah sahur. Dia kata aku makan dah belum tidur tadi pukul 12 malam. Tetapi satu lagi Nabi kata beza di antara puasa kita dengan ahlul kitab, bangun makan sahur. Kita duk fikir hadis ini dalam Bukhari Muslim, dalam hadis tasahharu tadi. Kita duk fikir ikut kita lah nak makan tak sahur pun. Rupanya ada satu agenda lain. Bila kita bangun sahur, inilah waktunya kita mengambil peluang untuk berdoa, untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab di antara waktu mustajab doa, iaitulah ketika waktu sahur, waktu hampir subuh itu waktu mustajab. Allah SWT berfirman, hal min taib, hal min mustaghfir. Adakah tidak waktu ni orang yang bertaubat, orang yang minta ampun. Jadi kita bangun ambil peluang, walaupun 2 rakaat tahajud. Ataupun bagi jemaah yang belum lagi solat witir bersama imam, waktu tarawih tadi, dia solat witir. Ada juga sebahagian jemaah dia sudahkan dengan imam. Oh, dia kata nak solat witir, lagu mana saya dah solat sama imam di awal tadi, di tarawih. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang sudah solat witir awal, bangun tahajud nanti kita solat tahajud ya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, silakan 2 rakaat. Salatul laili masna tidak ada halangan. Dan solat witir awal itu bukan menjadi penghalang untuk kita solat tahajud. Jangan salah faham. Sebab ramai juga soalan daripada masyarakat, dia kata kita dengar orang kata solat witir ni penutup solat malam. Siapa dia tutup dengan imam waktu tarawih, bermakna bangun tahajud tak boleh solat, boleh makan. Kita kata la. Yang tak bolehnya solat witir kali kedua. La witrari fi lailatin. Tak boleh solat witir kali kedua pada satu malam. Maknanya witir itu sekali je. Jadi bagi jemaah yang belum lagi solat witir, teruskan witir. Paling tidak pun kita dapat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mintalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan apa saja yang kita nak. Allah hilangkan COVID, hilangkan penyakit, hilangkan segala benda yang tidak baik atas dunia ni, persengketaan, perbalahan sama-sama masyarakat, perbalahan dalam keluarga dan macam-macam perkara yang tidak baik. Doakan, mengadu kita kepada Allah Azza wa Jalla, barulah manusia ini peka dengan suasana persekitaran. Itu di antara hikmah kenapa kita diminta supaya bangun sahur, bukan sekadar nak makan, kita juga nak tazwidul wuqud, orang panggil nak cah bateri keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla pada saat itu.
Maka dengan itu kita mengatakan puasa itu adalah merupakan puasa yang perlu kita jaga. SOP puasa kita dah sebut dalam siri yang lepas. Nabi SAW telah meletakkan garisan bila kali pada hari kita berpuasa, jangan melakukan perkara yang berkait dengan wanita walaupun bersama dengan isteri sendiri pada siang harinya. La yajhal, jangan bertempik, jangan duk melau untuk tu pasal. Wala yashab, jangan orang panggil, jangan buat benda-benda orang jahil, maknanya berkelahi dengan orang dan sebagainya. Kita mengatakan itu di antara adab. Sehingga sampai peringkat kalau orang mari provokasi nak lawan kita, kita kata inni saim, aku puasa. Mana kita dengar dalam diri kita, aku berpuasa ini. Jangan duk balas dengan orang, jangan duk berkelahi dengan orang tak tu pasal, sebab kita berpuasa. Baik para jemaah sekalian, bermakna kita tahu sekarang ni kita faham tujuan kita berpuasa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Maka kelebihan berpuasa itu mendidik jiwa, tazkiyatun nafsi, mendidik jiwa kita supaya jadi orang yang baik. Dan juga inilah waktunya bila mari Ramadan, dikaitkan Ramadan itu dengan baca Al-Quran, Ramadan itu dengan qiyamul lail. Maka rebutlah peluang sepanjang bulan Ramadan tahun ini untuk kita sama-sama berkongsi, sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan solat-solat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Di antaranya dia panggil qiyam, man qama, siapa dia berdiri. Maka para ulama hadis dia kata berdiri bukan makna bangun solat saja. Termasuklah amal-amal kebajikan. Kita solat, kita tadarus, kita baca Quran sendiri, kita sedekah contohnya. Itu termasuk dalam amal-amal qama, orang yang berdiri pada malam Ramadan. Jadi program yang kita buat, alhamdulillah, kita solat berjamaah, solat Isya di masjid. Selepas solat Isya, sebahagian daripada masyarakat menunggu bangkitnya imam untuk solat tarawih. Relax, duk sandar hati atau duk buat cari kawan. Yang sepatutnya, ini yang sepatutnya, yang tak jadi sepatutnya. Yang sepatutnya para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, selepas solat Isya, kita kena solat ba'diyah Isya. 2 rakaat paling kurangnya. Sebagaimana hadis Ummu Habibah yang telah kita kempen dalam projek Mega Mampu Milik. Tuan-tuan boleh ambil dalam senarai pamflet kita tu. Tajuk dia solat-solat sunat rawatib yang telah kita kempen. Jadi dalam hadis ini, iaitulah 2 rakaat selepas Isya. Jangan tak solat 2 rakaat tu, dia panggil itu ba'diyah, selepas Isya. Lain, pakej lain itu pakej khas. Kemudian barulah kita bangun solat tarawih bersama dengan imam. Kita juga telah berpesan kepada imam-imam supaya jangan belorak, jangan gopoh. Solat tarawih ini ibadat. Lagi lama kita berdiri, waqumu lillahi qanitin, lagi lama kita berdiri, lagi besar dia punya pahala. Kita kata kita ni orang tua-tua tak larat, kita janganlah lama sangat. Baca Quran beberapa baris. Kalau yang hafal Quran, yang tak hafal Quran tu baca ayat-ayat lazim. Tapi eloknya kalau kita bacalah Quran. Orang hafadatul Quran ramai sekarang ni, ramai penghafal Quran. Mak tahfiz banyak yang tumbuh, walaupun kadang-kadang mencemaskan kita, sebab kita bukan mak tahfiz tapi kita sendiri tak hafal Quran, jadi masalah. Akhir sekali budak disuruh hafal benda lain, Qurannya tak ingat banyak mana. Ada yang datang ke sini sudah 4 tahun, 5 tahun di pusat tahfiz, kita tanya berapa juzuk? Dia kata baru juzuk 30 baru hafal. Tapi mudah hafal berapa? Dia hafal nasib-nasib, dah hafal lagu. Ikut di mana tempat ada majlis, di situlah kita pergi. Kita mengatakan ittaqullah fi abna'il muslimin. Penganjur-penganjur mahat tahfiz, hendaklah kita takut kepada Allah. Mak bapak dia hantar suruh hafal Quran, kita duk hafal benda lain dan banyak menyibuk dengan benda lain. Kita mengatakan ini satu perbuatan yang tidak baik. Jadi pelajar-pelajar yang hafal Quran, hafalah. Yang tak hafal Quran, kita baca setakat mana yang kita mampu. Dan selepas solat tarawih, oleh kerana kita tak mampu berdiri lama, walaupun orang duk viral sekarang ni ada
Ada satu tempat, satu malam berapa juzuk dia baca Quran. Satu malam, sampai 8 jam dia punya tarawih. Kita ni tak usah 8 jam lah, 80 minit pun lari dah. Kan? Jadi kita ambil yang pendek, ringkas. Tapi untuk menampakkan kita ni semangat beribadat, jangan lari lepas tarawih tu. Duduklah dalam halaqah tadarus Quran, orang duk baca Quran, ada yang baca dengan terjemahan, seperti masjid kita ni, kita baca Quran sekali dengan terjemahan. Supaya sekurang-kurangnya setahun sekali, lalu di telinga kita, dengar baca Quran, dengar terjemahan. Paling tidak sekali setahun, kita dengar Al-Quran dan terjemahannya, kita kata Alhamdulillah. Walaupun memenatkan masa sedikit, tapi semua yang kita duduk, jalsah kita tu, jalsah tadarus Al-Quran, yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah, dia baca Quran, kemudian yatadarasunahu bainahum, dan dia bermudarasah sama-sama mereka. Maka ketika itu Allah SWT akan hantar mari 4 kelebihan. Yang pertama, illa nazalat halayimus sakinah, ketenangan turun. Wahaffat wa ghasyathumur rahmah, majlis kita dilingkungi dengan rahmat. Wahaffathumul malaika, malaikat bersama dengan kita. Wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Taala sebut nama-nama orang yang berada itu kepada golongan yang berada di sisinya. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maka para jemaah sekalian, kenapa kita tak ambil peluang? Lebih-lebih lagi, sebahagian daripada masyarakat dia mengadu, dia kata, Ustaz, saya ni tak boleh baca Quran, bagaimana nak khatam Quran? Inilah masa peluang. Tuan-tuan dan puan-puan yang tak boleh baca Quran, bila kita mari duduk dalam majlis tadarus Quran, kita ikut orang baca, kita buka Quran setakat mana yang kita mampu, kita tengok, ikut dia orang duduk sekali. InsyaAllah, waktu orang khatam Quran nanti, kita juga mendapat pahala khatam Quran. Tapi berbeza dengan grup-grup online yang dibagi sekarang ni. Sekarang ni pandai pula dia punya admin, dia create satu kumpulan, berapa puluh orang, 50, 60 orang, lepas tu dia bagi muka surat. Orang ni baca 5, orang ni baca. Pukul 10 malam nanti, semua bagi laporan, saya dah baca. Dia pun declare, kita khatam Quran satu kali. Kita kata, la, tidak seperti itu. Dia khatam, dia baca hanya 5 muka yang dia baca, sebab mereka bukan duduk baca semua sekali. Sekadar 5 muka surat kita baca, itu je pahala yang kita dapat. Jadi para jemaah sekalian, ambillah peluang, kita bangun pada waktu malam, duduk pada waktu siang, setiap kali lepas salat kita duduk bersama, kita melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab inilah peluang, inilah ruang yang besar yang kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau tidak bulan Ramadan, bila lagi kita nak buat? Itu timbul soalan. Kalau bukan Ramadan, bila lagi kita nak beramal? Bila lagi kita nak duduk bersama dengan Ahlul Quran? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Mana bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Disitulah saya dah sebut kepada para jemaah, dia panggil Syahrul Quran, Syahrul Ramadan wi'a'ulil Quran. Bulan Ramadan itu dianggap sebagai bekas Quran. Jadi kita dapat bekas aja, kita tak isi, tak ada guna. Beli mangkuk sampai 500 biji, tapi isinya apa dia yang kita nak isi? Tak ada isi. Ataupun isi benda-benda yang tidak berharga, tak ada guna. Jadi Ramadan itu bekas. Pengisiannya yang utama sekali Al-Quranul Karim. Kerana itulah Imam Syafi'i. Tuan-tuan boleh baca dalam risalah kita ni, diriwayat oleh Muzani, Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dia break mengajar hadis pada bulan Ramadan tu pada Al-Quran. Jadi alhamdulillah, kita kata Ramadan ni syahrul Quran. Sebab itu ya, kalau mengikut dalam gaya salafus salih, bulan Ramadan lah bulan mereka mudarasatul Quran. Tak salah kita nak belajar subjek lain, tapi utamakan yang tu, utamakan belajar Al-Quran. Baik, isu yang ketiga yang kita akan huraikan secara ringkasnya kepada para jemaah sekalian, tentang rahsia dan tujuan diturunkan Al-Quran kepada kita. Ada beberapa perkara secara ringkas. Yang pertama, Al-Quran sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan pedoman. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Nahli ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu yang menjadi petunjuk, dan menjadi petunjuk
serta membawa rahmat dan berita yang mengembirakan orang Islam. Jadi siapa dia nak petunjuk, cari daripada Quran, jangan duk cari di tempat-tempat lain yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran sebagai cahaya dan penerang. Al-Quran membimbing manusia keluar daripada kegelapan batil, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, mengeluarkan kita daripada zulumatus syirki wal kufri wal ma'asi ke jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 16. Yang ketiga, rahsia yang ketiga, iaitu Al-Quran Karim sebagai nasihat yang berguna dan penawar yang mujarab. Dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahma lil mu'minin. Mana dalam ayat ini kita nak Al-Quran itu sebagai nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu menjadi penawar bagi penyakit. Maka ulama tafsir kata dua-dua penyakit boleh. Penyakit syubhat yang terkumpul dalam hati manusia, ataupun penyakit fizikal yang melanda manusia, tapi dengan syarat para ar-raqi, orang yang membaca itu biarlah orang yang benar. Kalau dia baca kerana benda lain, tak jadi. Sebagaimana sahabat Nabi yang pergi baca kepada seorang penghulu yang sakit itu, dia baca Al-Fatihah pun sembuh. Baik, rahsia yang keempat, Al-Quran membawa iktibar kepada nasib umat terdahulu dan pengesahan kandungan kitab yang terdahulu. Dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah kata sesungguhnya kisah-kisah itu umat-umat terdahulu menjadi ibrah bagi orang yang berfikiran. Maka di sini kata di para ulama Islam, siapa dia nak kuatkan imannya, nak mantapkan kekuatan jiwa dia, bacalah hikayat, kisah-kisah orang-orang soleh yang terdahulu dari kalangan anbiya wal mursalin, para syuhada dan salihin yang benar. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan amaran daripada Allah Azza wa Jalla dalam surah Ibrahim ayat 52, hadza balaghul linnasi wal yunzaru bih wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yazakkar ulul albab. Al-Quran disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut dalamnya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Allah yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang punya pemikiran beringat dan insaf. Dan yang terakhir, daripada banyak-banyak rahsia yang kita kutip pada kali ini, Al-Quran sebagai peneguh iman dan berita gembira kepada kaum muslimin. Itulah di antara fungsi Al-Quran. Maka semua yang kita ada ini, para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama menghidupkan masa yang kita ada ini dengan Al-Quran, dengan qiyamul lail. Satu lagi yang kita peringatkan, qiyamul lail, dan juga melaksanakan puasa dengan SOP-nya yang penuh dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana tidak ada jalan yang menyelamatkan kita kecuali kita bertakwa. Bagaimanakah jalan yang kita bertakwa? Jawabnya kita balik kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran, Al-Kitab was sunnah. Maka dengan ini menjadi kewajipan kepada kita sebagai pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti segala gerak kerja kita, ibadat kita, segala perkara yang kita lakukan, biarlah bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita mengarahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidin al-mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kamu dengan sunnah aku, bermakna kita berpegang sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pendukung Ahlus Sunnah bermakna kita mesti segala amalan kita berpaksi kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bila kita kata sunnah Nabi, tidak ada yang payah, tidak ada yang menyusahkan kalau kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang susah-susah ni, yang pelik-pelik ni, yang sampai jadi gila isim tu sebab apa? Sebab dia ikut ajaran yang pelik-pelik sampai peringkat panas, tak entah ke mana, berbagai-bagai peristiwa yang berlaku dalam dunia ini sebab kita menyalahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, hidupkanlah Ramadan kita ini dengan berpuasa dengan sebaiknya, baca Quran dengan sebanyak-banyaknya. Paling kurang letaklah dalam target kita nak khatam paling tidak sekali. Orang panggil paling lekeh dah tu. Kalau sekali pun tak ada khatam juga, dahsyat kita. Anak sambil-sambil bergurau, sambil-sambil kita menyindir, kita kata tuan-tuan, malu kita.
Kalau nak kata aku tak boleh baca Quran, di zaman kita hari ni pen boleh baca Quran. Pen baca Quran, awak tak baca Quran. Itu yang pelik. Yang pelik laginya, ada satu syarikat ayam, dia tulis, ayam ini telah diperdengarkan Quran 24 jam. Jadi ada sahabat kita tanya, tuan dia dengar apa? Dia kata dalam pejabat dengar lagu. Kata ayam baik padamu lagi, sebab ayam dengar Quran, awak dengar lagu. Itu dia main masalah. Yang ketiga yang kita kena fokuskan para jemaah sekalian, iaitulah solat malam, solat tarawih, jangan lari. Ni tidak ni asyik nak lari je. Waktu muzakarah, waktu bica, tumbuk meja 20 rakaat. Kalau tidak tak ikut mazhab. Waktu semaya dia patai lagi lari. Kita kata musyawarah je kuat, waktu solat tak buat. La, jangan lari. Sebab tu kita dah tulis dah di besar, tulis iklan besar-besar. Nabi kita bersabda, man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam tarawih dia sampai sudah, diberi bonus pahala qiyamul lailatin sampai ke subuh. Alhamdulillah. Daripada kita duduk malas, sebaik kita selesaikan ibadat kita bersama imam. Dan jangan lupalah banyak lagi perkara-perkara yang kita nak peringatkan para jemaah sekalian. Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.